من دعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Tuan Nazir, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-samalah kita mengucap kesyukuran Allah Ta'ala dan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan dan Rasul akhir zaman yang telah datang kepada kita dengan membawa segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan syurganya, dan segala sesuatu yang boleh menjauhkan kita daripada neraka Allah dan murka Allah di akhirat nanti. Perkali ini saya memetik dalam kitab Riyadhus Salihin seperti dalam program kita, dan saya mengambil hadis berkenaan dengan al-muhafazah ataupun bab amal ma'ruf, al-amru bil muhafazati ala sunnah wa adabiha, gesaan untuk kita menjaga sunnah dan adab-adabnya. Itulah. Dan saya mengambil hadis nombor 156 daripada Abi Hurairah radhiyallahu daripada Nabi SAW menyebutkan, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaq alaih. Abu Hurairah meriwayatkan, biarkan aku, jangan banyak tanya, maknanya da'ni ma taraktukum, tinggalkan aku, biarkan aku, apa yang aku tinggalkan kepadamu sama ada suruhan maupun larangan. Maknanya Rasul kata biar begitu, jangan diganggu. Kalau aku suruh tinggalkanlah, kalau aku suruh buatlah. Sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kamu dibinasakan oleh pertanyaan mereka yang berlebih-lebihan dan perselisihan pendapat mereka dengan nabi-nabi mereka. Maka jika aku melarang kamu sesuatu, jauhilah ia, dan jika aku perintahkan kamu lakukan sesuatu, lakukanlah semampu kamu. Itulah hadis yang kita akan tengok dan akan mengambil pengajaran pada malam ini. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa dia Abu Hurairah? Abu Hurairah ini ialah seorang laki-laki daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seorang ahli sufah. Mana orang yang pada awalnya tinggal di beranda masjid untuk bersama-sama Nabi SAW, tak tinggal, takut-takut terlepas apa-apa yang diucapkan oleh baginda, apa yang dibuat oleh baginda, semuanya dia nak tahu. Bahkan kalau masa mereka mencari rezeki tinggal pun, dia akan suruh kawan dia, ingat eduk-eduk apa yang Nabi cerita ni, aku tanya engkau nanti, bila aku balik kerja nanti. Begitulah prihatinnya mereka ini terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hurairah ni sebenarnya dia ni gelaran saja. Nama dia orang lain. Nama dia tapi maknanya dia nak dinamakan dia Abu Hurairah kerana dia ni suka bela kucing. Tapi disebutkan kucing ni kucing belaan dia di atas pokok-pokok depan rumah dia, letak masuk rumah. Tapi kalau dia jalan dia bawa. Satu hari dia berjumpa Rasulullah SAW, dia bawa kucing dan terkeluar kucing dia daripada lengan baju dia. Orang Arab ni suka lengan panjang, lengan besar, boleh masuk barang dalam. Dia suka. Agaknya pasal panas, pasal dia jadi dia besar lengan itu. Jatuh kucing di situ. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa tu? Dia kata, itu kucing belaanku. Sejak dari itu Nabi SAW beri gelaran kepada pemuda ini dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sangat terkenal dengan periwayat hadis yang unggul. Dia seorang periwayat hadis yang unggul, di mana dia telah meriwayatkan hadis lebih kurang 5,394 hadis. Banyak tu 5,000. Dia ingat 5,000 hadis daripada Rasulullah. Kita nak ingat ayat Quran pun lam yakunil ladzina kafaru, ingat tak kalau kita baca? Kadang-kadang pun terlupa. Kan nak baca depan orang tentu kita fikir 3 kali. So 5,000. Dan kalau saya pergi sikit lagi, ada 7 periwayat hadis yang utama. Dalam Islam, periwayat hadis yang utama yang lebih pada 1,000 meriwayatkan hadis. Pertama, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni meriwayatkan 5,394 hadis. Pada masa itu sanad tidaklah panjang kerana dia dah dengar Rasulullah. Sanad tak panjang lah, tak orang ataupun seorang berdua sajalah. Kalau dia tak dengar sendiri pun dia dengar kawan dia cakap. Maknanya daripada sahabat ke sahabat. Yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan 2,630 hadis. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Anas bin Malik meriwayatkan hadis lebih kurang 2,286 hadis. Anas bin Malik ni yang pembantu baginda SAW, diberi oleh emak dia supaya belajar Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah umur 10 tahun. Emak dia hantar dia supaya dia berkhidmat kepada Rasulullah dan belajar Rasulullah. Dan diriwayatkan Anas bin Malik ini umur panjang, lebih kurang umur dia 100 tahun lebih, 103 tahun umur dia. Jadi banyaklah anak murid dia belajar ke 100 tahun. Dia pun dia banyak anak rezeki murah, sehingga diceritakan Anas ini oleh kerana dapat doa-doa Nabi tentang kemurahan rezeki dan sebagainya, ramai orang nak buat partner dengan dia. Yalah, nak dapat berkat tu, nak jadi partner. Kalau bisnes nak jadi partner. Anas bin Malik. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2,210 hadis. 2,000 lebih juga. Aisyah, isteri baginda SAW. Umur pun ialah tidaklah panjang sangat, tapi panjang ialah umur dia lebih kurang 60 tahun. Mati pada umur 60 tahun. Dan masa-masa Rasulullah SAW meninggal tu, umur dia ada setengah riwayat mengatakan 18 tahun, ada setengah riwayat umur 16 tahun. Tapi yang masyhur banyak 18 tahun. Maknanya muda lagi. Dan lama dia hidup di kalangan umat Islam untuk meriwayatkan hadis-hadis dan membetulkan
kebincangan dalam masyarakat tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan 1696 hadis. 1600. Ibnu Abbas pun seorang periwayat yang unggul. Ibnu Abbas ini pun seorang telah didoakan oleh baginda sallallahu untuk kebaikan dia. Di antara doa-doa yang selalu kita sebut ialah Allah faqihna fi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Inilah doa-doa yang kalau kita usap kepala anak-anak sunat dibacakan doa Allahumma 'allim Allahumma rzuqna wa 'allimhu ta'wil. Yang keenam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan 1540 hadis. Ini pun Jabir. Dan yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan 1170 hadis. Inilah periwayat-periwayat yang unggul dalam Islam, meriwayatkan hadis yang berbagai-bagai disiplin, direct daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan punya ramai murid-murid. Dan kita bidang hadis ni bidang yang besar lah, ataupun yang luas lah dalam pengajian dan sebagainya. Dan hadis ini dah dipersakai, diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi, sehinggalah tertulis hadis ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan sebagainya. Al-Bukhari ni dihafal berapa hadis? 100,000 hadis. 100,000 hadis sahih dia hafal. Dia tak tulis semua dalam tu, dia takut panjang sangat kerana mungkin hadis tu banyak. Ada juga yang bertindih, ada juga benda yang dekat sama, jadi dia meriwayatkan 100,000 hadis. Dia hafal yang palsu saja 200,000 hadis. Zaman tu banyak orang nak popular kerana tu, kerana ni, kerana nak jual, kerana nak lakukan barangan dia kata ini hadis dan sebagainya. Kerana perkelahian ada kuah hadis, kerana nak memuliakan kaum dia keluar hadis, macam-macam. Hadis palsu ni yang tidak sahih ni 200,000 hadis, lebih banyak daripada hadis yang sahih yang dihafal. Tapi dia masukkan dan dia pilih untuk masuk dalam kitab dia semua 600,000 hadis. Dia pilih 600,000 hadis untuk dimasukkan dalam hadis Bukhari. Kalau kita tengok orang hadis ni, muhaddis seperti Bukhari ni, maknanya orang dulu bagi orang hafiz ni orang hafal hadis lebih pada 50,000 hadis. Itu maknanya hafiz sekali orang hafal Quran lah hadis. Yalah betul lah kan. Tapi maknanya orang zaman dulu tak heran hafaz Quran ni. Hafaz Quran ni memang sebahagian dari hidup mereka. Orang hafal hadis barulah disebut sebagai al-hafiz. Al-hafiz itu sebenarnya orang yang hafal hadis. Imam Bukhari ni cerita dia tentang hadis ni, kadang-kadang dia tidur malam. Tidur malam ni dia kata dia bagi kepada 3 bahagian. Satu dia tidur, satu bahagian lagi dia beribadat, satu bahagian lagi dia bagi 3 malam, satu bahagian lagi dia meneliti hadis dan menulis hadis. Ada satu kali dia cerita dia bangun 18 kali malam, waktu malam bila tidur, untuk meletakkan hadis yang diingat ni dia bawa tajuk mana dalam kitab dia. Maknanya dia ingat satu hadis,
Dia duk fikir nak tahu mana hadis ini. 18 kali dia bangun tengah malam untuk menulis tentang. Satu kali orang nak uji dia, orang Iraq nak uji tentang hafalan hadis oleh Syekh Bukhari. Saya sebut pasal Bukhari ni kerana hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ni lah. Dia, orang Iraq panggil dia untuk test dia punya kecekapan ilmu hadis. Lalu dia diletak di tengah-tengah dan 10 orang mengelilingi dia, dan setiap orang daripada mereka ini baca 10 hadis dengan cara yang salah. Yang sanad yang belakang ditaruh depan, lafaz dia tukar dengan hadis itu, dan hadis 10 dia kacau habis. Dan suruh 10 orang lagi kacau macam tu juga, sehinggalah habis 10 orang tu dengan setiap seorang maknanya 10 hadis dengan sengaja ditukar sana sini dan sebagainya, dan oleh Imam Al-Bukhari dibetulkannya setiap satu. Kamu baca ni silap sini, duduk sana riwayatnya begini sebenarnya, yang tu salah, yang ni rawi ni sebenarnya ke belakang bukan ke depan, rawi ni sebenarnya tidak, dan dibetulkan semua. Begitulah betapa cekap dan cekalnya ataupun alimnya Al-Bukhari ini tentang hadis. Nah, beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini. Pertama, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Menghindari semua, sama ada yang kecil maupun besar, individu maupun kumpulan, zahir maupun batin, sendirian ataupun di muka ramai, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di rumah maupun di pejabat, seterusnya. Tuan-tuan puan yang rahmat Allah sekalian, kadang-kadang tamu yang baru masuk Islam, kadang-kadang orang ni dia beramal dengan amal saleh, tetapi ada lagi rawasib jahiliah ataupun perkara-perkara yang bertentangan dilakukan. Dia menerima Islam, terutama apabila orang ni baru masuk Islam ke, ataupun orang ni ada kepentingan. Contoh mudah, ada kalangan masyarakat mengekalkan pahaman animisme mereka. Kalau di Pantai Timur, Islam juga, sembahyang juga, tapi main wayang kulit dengan puja-pujanya, main makyong dengan kadang-kadang ini adalah pusaka-pusaka ataupun adat-adat yang sebenarnya bertentangan dengan akidah Islam, kerana mereka ni sebenarnya menyeru kepada benda-benda yang makhluk-makhluk tertentu dalam ritual mereka. Jadi ada, terutama orang, maaf cakap, kan ada yang belajar, ada orang belajar silat pun kadang-kadang dia mengamalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Belajar silat, ada saudara saya di Singapura, orang Singapura, cakap Melayu semua, belajar silat ni kerana Islam apa semua. Bila nak meninggal, kita tahulah dia ada membela. Ni orang Singapura, kira orang moden lah, kira kan, masyarakat moden lah. Tak ada dah hutan semua kat Singapura kan. Tapi masih lagi mengamalkan perkara-perkara sebegitu. Dan tidak asinglah kalau masyarakat kita juga berpegang kepada Islam, tetapi masih mengekalkan setengah-setengah ritual, setengah-setengah perkara
yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan, tinggallah apa yang aku suruh kamu tinggalkan semuanya. Ada orang zaman dulu dia buka tanah hutan, buka hutan. Maka adalah ilmu-ilmu tertentu yang diamalkan supaya macam-macam lah, dan termasuk dah ritual-ritual yang bertentangan dengan Islam. Saya tahu orang kampung saya dia macam orang zaman dulu ni semangat padi. Bila dia tanam padi, musim padi dia panggil semangat padi. Dia ada juga bagi makan dekat semangat. Ada benda-benda macam ni. Oleh sebab itu seruan kita kepada mereka ialah dengan meninggalkan semua, hindarkan semuanya. Yang kedua, melakukan ketaatan itu wajib, tetapi menghindari maksiat itu lebih wajib. Ini pun satu prinsip dia mana. Maknanya sepatutnya kita ni memang kedua-dua wajib pun, tinggal maksiat pun wajib, melakukan ketaatan pun wajib. Tapi Sayyidina Ali menyebutkan meninggal kewajiban itu lebih wajib berbanding dengan melakukan ketaatan. Kenapa? Kerana kalau dari segi pahala, dari segi mengumpulkan pahala, tak guna kita ada pahala banyak-banyak tetapi dihapuskan pula oleh dosa-dosa kita yang banyak. Tak guna kita kumpul kebajikan dan kebajikan banyak-banyak tapi akhir sekali dikikis dan dihakis oleh maksiat, oleh ketelanjuran, oleh perkara-perkara yang boleh menghapuskan segala kebaikan dan kebajikan serta pembaktian atau pembuktian kita kepada Allah Taala. Kerana akhir sekali sebenarnya kita akan ditimbang yang mana lebih berat, yang mana. Dan bahkan ada setengah dosa-dosa tu dia menghapuskan ataupun mengikis pahala ni bukan satu dengan satu. Dia menghakis kebaikan itu bukan satu dengan satu. Maksudnya satu dosa maka akan mengikis satu pahala, tidak. Kadang-kadang setengah perbuatan itu akan menghapuskan berhari-hari pahala yang kita lakukan. Misalkan minum arak 40 hari tak terima amalan solat kita 40 hari. Jadi tak gunalah kita solat, tak gunalah kita buat kebaikan. Bukan tak guna sebab itulah maknanya akhir sekalipun kalau kita masih lagi mengamalkan perkara-perkara yang bercanggah, terutama kata minum arak itu, maka segala amalan kita yang lain akan terhapus. Yang ketiga, sesiapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, ia tidak hanya mampu dan ia hanya mampu melakukan sebahagian saja, maka dia hendaklah melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Maksud gini dah, kalau kita tidak dapat melakukan kebaikan tu keseluruhannya, maka kita dituntut untuk tidak meninggalkan semuanya. Kadang-kadang kita dengan tak boleh buat, tak payahlah, tak mampu, tak payahlah, kan? Jadi orang Arab kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak dapat dicapai, tak dapat dibuat semuanya, jangan tinggal semuanya.
Kita nak sebuah rumah. Kita nak rumah ni tempat yang penting. Kita nak rumah. Rumah kalau boleh kita keluarga kita, anak lelaki seorang, anak perempuan, tempat anak perempuan bilik satu, bilik anak-anak lelaki satu, kurang-kurang 3 bilik. Rumah 3 bilik. Tapi oleh kerana kita tidak mampu dapatkan 3 bilik, jangan langsung tak buat rumah. Itu maksudnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak dicapai semuanya, janganlah tinggal semuanya. Itu kaedah. Jadi kita akan melakukannya mengikut kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan kita oleh kerana kita tak mampu nak buat semuanya, maka kita tak boleh buatlah. Itu tidak pemikiran yang sepatutnya kita pegang. Yang keempat, Allah tidak membebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maknanya bila Rasulullah menyebutkan kamu melakukan semampu mungkin, maknanya sekadar kemampuan kita lah. Jangan kita ambil sekadar kemampuan tu maknanya yang negatif. Maknanya kita sebaik mungkin, semampu mungkin kita akan lakukan. Jangan ada orang kata alah tak mampu, tak try lagi tak mampu. Ada kita sebanyak ni ya, sebab macam ni yang kita yang kita mampu. Padahal banyak lagi perkara-perkara yang mereka boleh lakukan. Kerana seperti Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah taklifkan ke atas kamu, ke atas diri itu, kecuali apa yang dia mampu melakukannya. Umpama kalau kita sembahyang, qiyam itu wajib. Berdiri tegak itu sebenarnya adalah rukun, salah satu rukun 13. Tapi kalau kita tak mampu, kalau kita tak mampu, maka tidak wajib lagi qiyam itu ke atas kita. Bolehlah kita duduk ataupun dengan cara yang dekat dengan qiyam, sedekat mungkin untuk kita laksanakan. Kalau tak duduk pun sekarang orang tak kursi, saya katakan. Jadi, dan kita diuzurkan benda yang kita tak dapat buat. Oleh sebab itu dalam Islam, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila suatu urusan itu sempit, maka dia akan jadi luas. Maknanya sempit, saya kata tadilah dah tak mampu, maka dia akan jadi luas. Maknanya kalau tadinya tak boleh, maka dah jadi boleh. Yang tadi saya kata tak ada, maknanya sepatutnya rokok atau sujud ni atas lantai ataupun atas sajadah atau tempat yang sama dengan kaki kita, itu maknanya sujud yang sempurna. Tapi apabila sempit keadaan, kita tak dapat sujud, ittasa'a, luas, dia akan luas. Maknanya dah tak perlu lagi ataupun tidak wajib lagi, tidak menjadi syarat lagi untuk kita sujud sebagaimana dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan apabila dia luas, maknanya kita mampu buat tu, mampu buat ni, maka hukum itu akan menjadi sempit. Maknanya kita kena juga, kalau dah kita mampu, kita tak boleh dengan cara lain, kecuali kena sujud macam biasa atau qiyam macam biasa. Kalau tidak akan terbatas. Itu maknanya dia akan menjadi sempit. Kalau mampu dia akan jadi sempit, kalau tak mampu dia akan jadi luas. Itulah hukum fiqh Islam. Bahkan kalau qiyam ni pun, misalnya qiyam, kita boleh qiyam, kita boleh duduk, misalnya kata kita berdiri tak apalah, kita boleh qiyam. Tetapi dengan qiyam itu kita hilang khusyuk kerana sakit. Tak tahu apa penyakit apa, tak tahulah. Kalau duduk berdiri
maka dia akan jadi sakit. Auja, dia akan jadi berdenyut kat mana-mana ke apa semualah, nak terbalik ke apa semua. Tapi dia boleh, cuma dalam keadaan sakit. Dan itu akan mengurangi khusyuknya kepada Allah Ta'ala dalam salatnya. Maka itu juga termasuk dalam keuzuran. Maknanya tadi kita kata tadi tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tak boleh berdiri, tak boleh, itu macam tak boleh, tak dapat nak buat kerana kaki dah bengkok ke atau macam mana kan, tak boleh. Tapi yang saya sebut yang baru ni, maknanya kalau dia kerana sakit, berasa sakit sehingga menghilang khusyuknya dengan berbuat begitu, maka juga akan diangkat, akan diberi keringanan. Yang keempat, perkara yang mudah tidak gugur kerana perkara yang sukar. Maknanya kalau kita tak boleh buat suatu benda ataupun perkara yang mudah tidak gugur kerana perkara yang sukar. Maknanya kita bila tak boleh, sukar nak buat, bukan berarti kita tak buat langsung. Umpamanya bayar hutang. Bayar hutang, kita tak mampu, sukar untuk nak langsai ke hutang kita dengan seorang ni kerana banyak hutang dan sebagainya. Tak mampu kita bayar semua hutang itu, bukan menggugurkan kita untuk bayar sedikit daripada yang banyak itu. Mana kalau kita hutang 1,000, 1,000 kita tak ada duit nak bayar, langsung tak bayar, tidak. Benda yang sukar ataupun benda yang mudah tidak gugur kerana kesukaran tersebut. Yang mudah apa? RM10, RM20, RM30, RM100, itu masih lagi berkuat kuasa dalam perkara itu, walaupun kita sukar untuk nak membuat semua perkara ataupun melangsaikan semua hutang itu. Yang kelima, menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Maknanya dalam perkara ini, menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Kadang-kadang kalau ada dua benda, satu kalau kita buat menjadi mudarat, satu kalau kita melakukannya akan mendapat kemaslahatan. Kita hindarkan dulu benda yang buruk daripada mendapat manfaat. Macam lebih kurang macam tadi lah. Tapi maknanya kita mesti mendahulukan benda yang buruk. Maknanya sepatutnya kita menolak benda buruk. Kalau kita cari satu solusi ataupun satu penyelesaian itu hendaklah mengutamakan untuk menghilangkan keburukan daripada mendapatkan kebaikan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ni sebenarnya dalam banyak keadaan kita tidak memilih benda secara straightforward. Dalam situasi mana, kadang-kadang kita tidak memilih di antara hitam dengan putih. Kita tidak memilih di antara baik dengan buruk. Kita tidak memilih di antara kemusnahan dengan pembangunan, tidak. Kadang-kadang kita memilih yang mana lebih kurang mudaratnya berbanding dengan yang lebih mudaratnya. Dipanggil dalam kaedah fiqh akhafud dararain. Kemudaratan sedikit, kita mengambil kemudaratan sedikit berbanding dengan kemudaratan yang lebih besar. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kadang-kadang kita ni nak cari kebenaran tu begitu susah sekali, sehingga kita berpecah belah mencari kebenaran.
Ya. Dan ulama mengatakan bersepakat kepada perkara yang kurang benar itu kadang-kadang lebih baik daripada kita berpecah kerana nak mencari kebenaran. Kerana kebenaran itu sendiri pun kadang-kadang dilihat dari perspektif tertentu. Ya. Maknanya bersepakat atas perkara yang kurang benar lebih baik daripada berpecah di atas kebenaran. Nak dapatkan kebenaran semua tak setuju, begitu begini begitu. Baiklah kita boleh cari titik pertemuan, mungkin perkara yang sedikit kurang dari kebenaran yang nak dicapai tersebut. Sebab tu orang kata orang Jepun ni dia semangat ketaatan kepada bos dia ni begitu tinggi sekali. Dan banyak keadaan mereka mengutamakan kesepakatan berbanding dengan mencari absolute truth ataupun kebenaran sebenar. Kalau satu benda dalam banyak hal kerja lah. Kalau kita nak capai satu benda yang semua orang setuju, benda tu yang paling baik, tapi ada pula orang setuju, lebih baiklah kita bertasamuh, bertoleransi, menerima yang kurang sedikit tapi kita berpakat. Itu lebih baik daripada langsung tidak berpakat dan tidak dapat berbuat apa-apa ataupun tidak dapat tidak beres kerja kita. Nah, dalam bab ini juga, kalau kita macam sesuatu tadi lah, kita dalam satu perkara tu sebenarnya kadang-kadang ada hitam, ada putih. Setengah orang ni dia binary mind dipanggil. Hitam putih je. Semua perkara tengok hitam putih je. Betul tak betul, betul tak betul dia. Tak ada dah grey ataupun tak ada dah in between. Kadang-kadang itu juga menyeksakan hidup. Oleh sebab itu, kalau seorang hakim itu apabila dia sudah bersungguh-sungguh membuat hukum ataupun capai suatu kesepakatan, kalau dia salah dalam hukum dia pun Allah Ta'ala beri pahala kepada dia. Kalau dia benar, 2 pahala. Kalau dia tersilap, dia mendapat 1 pahala. Satu poin saja lagi. Larangan untuk saling pertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Yang keenam, maknanya kita dilarang keras untuk saling pertikai. Kadang-kadang orang pertikai ni kadang-kadang nak buat, bukan nak buat pun, cuma saja nak pertikai. Oleh sebab itu kita mesti mengutamakan perkara untuk bersepakat. Dan yang ketujuh, sesuatu yang didiamkan itu merupakan rahmat bagi kamu, maka janganlah bertanya lagi seperti Allah Ta'ala bermaksud, wahai orang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Surah Maidah 210. Seperti surah Al-Baqarah, nak sembelih lembu tu kan, tanya macam-macam benda sampai susah nak buat. Oleh sebab itu dilarang dalam agama ini membuat fake andaian. Andai-andai benda pun tak tahu di mana pun. Sebab itu Yusuf Al-Qardawi menyebutkan kita akan mencari hukum bila kita sampai kepada tempat tersebut. Sebenarnya kadang-kadang kita ni susah cari hukum, padahal benda tu tak berlaku pun. Kalau berlaku, kita berisytihat masa tu. Mungkin dalam keadaan tertentu kaedah-kaedah itu akan dapat dipakai dan digunakan. Saya ingat itu saja yang dapat saya kongsi bersama malam ini. Apa yang baik itu adalah Allah Ta'ala, dan kalau ada sebarang kekurangan itu sebenarnya kekurangan saya. Maafkan saya dan saya minta ampun Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.